Salam IT News. Pada hari ini kami akan berkongsi maklumat tentang fenomena serangan belalang terburuk dalam tempoh 70 tahun yang berlaku di Afrika ketika di awal penularan wabak virus patikomunis Cina COVID-19 di peringkat global. Pada bulan April, sekumpulan besar belalang telah muncul sekali lagi, namun skalanya 20 kali ganda lebih besar daripada gelombang pertama. Negara-negara di Asia Timur dan Selatan kini berhadapan dengan gelombang pencerobohan baru. Berikut berita selanjutnya. Menurut laporan USA Today bertarikh 11 April lalu, dalam tempo akhir tahun 2019 hingga Mac tahun ini, Afrika mengalami serangan wabak belalang terburuk dalam tempo 70 tahun. Ia turut melibatkan Kenya, Somalia, dan Ethiopia yang paling teruk terjejas, memandangkan belalang gurun tersebut akan merosakkan sebarang tumbuhan yang dilaluinya tanpa meninggalkan sisa. Dek kerana epidemik virus PKC yang melanda, banyak negara di kawasan Afrika Timur mengalami kesukaran untuk mengimpor bekalan racun perosak. Masyarakat setempat pula tidak dapat mengusir serangga berkenaan kerana dikuarantin, di mana ia makin memburukkan lagi keadaan. Berita selanjutnya, gelombang kedua serangan belalang sangat mengejutkan. Laporan itu juga mendedahkan bahawa bermula bulan April, banyak negara di Afrika Timur menghadapi gelombang kedua serangan belalang, di mana jutaan larva belalang didapati di sekitar Somalia. Belalang ini mencari tumbuhan segar yang hidup pada musim hujan, dan perkara itu dilihat bakal menyebabkan jutaan penduduk miskin di Afrika mengalami krisis. Laikipia, yaitu kawasan pertanian terbesar di Kenya, merupakan kawasan yang menerima serangan belalang paling buruk, dan para petani mengatakan bahawa mereka sememangnya sedang berperang ketika ini melawan virus PKC. Kebanyakan orang telah melupakan belalang, tetapi ia adalah masalah nyata yang kami hadapi, luah seorang petani Uganda Abket. Tambah Abket pada Associated Press pada 11 April, semua orang bercakap mengenai serangan belalang. Beberapa individu turut mengatakan bahawa serangan belalang ini adalah lebih dahsyat daripada epidemik. Abket tinggal di sebuah kampung di Kenya. Sebelum itu penduduk kampung lazimnya akan mengetuk periuk, meniup whistle, dan membaling batu untuk mengusir belalang. Namun ekoran penularan virus corona, mereka dilarang untuk keluar rumah dan tidak mampu mengusir belalang. Berita selanjutnya, sejumlah kawanan serangga yang belum pernah terjadi sebelum ini. Pusat Ramalan Iklim dan Aplikasi di Nairobi, Kenya mengatakan pada 11 April, bahawa gelombang kedua sekumpulan belalang yang menyerang Afrika Timur tersebut belum pernah terjadi sebelum ini. Seorang penganalisis maklumat satelit di pusat itu, Muwajiti, mengatakan bahawa gelombang belalang kedua berbeza dengan gelombang sebelumnya, selain kelompok itu mengandungi belalang yang baru matang dan makan lebih banyak daripada kebanyakan belalang dewasa. Kementerian Pertanian Ethiopia menyatakan bahawa 6 juta orang di negara ini tinggal di daerah yang paling teruk terjejas, manakala larva belalang berkembang di kawasan penghasil bijirin utama mereka. Menteri Pertanian Ethiopia mengatakan bahawa buat masa ini pihaknya sedang berupaya mengerahkan 6 helikopter untuk membasmi serangan belalang yang mungkin berlangsung hingga akhir Ogos kelak, di mana serangan ini adalah 20 kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Tetapi sebilangan saintis meramalkan bahawa jumlah belalang pada gelombang kedua dan ketiga akan menjadi 400 kali ganda daripada gelombang pertama. Kemana sahaja kumpulan belalang ini pergi, hampir tiada sisa tumbuhan ditinggalkan dan mereka akan makan makanan puluhan ribu manusia dalam masa sehari. Salah satu ciri utama belalang adalah mereka membiak dengan sangat cepat. Jangka hayatnya biasa 3 bulan, di mana telur menetas setelah 2 minggu dan larva akan matang dalam sekitar 6 minggu. Belalang yang matang kemudiannya bersedia untuk bertelur pada bulan berikutnya. Oleh itu, satu kitaran dapat berlaku setiap beberapa bulan, dan jika tidak dikawal, skalanya menjadi semakin besar dan faktor amplifikasi induk dapat mencapai sehingga 16 hingga 20 kali ganda. Sebelum itu, media Amerika Syarikat telah melaporkan bahawa gelombang pertama serangan belalang adalah kira-kira 400 juta ekor. Tumbuhan yang dilalui mereka pasti akan musnah dan ini merupakan krisis yang besar.
Ketika ini, Organisasi Makanan dan Pertanian FAO PBB memberi bantuan berupa pemantauan bencana dan penyemburan udara dan darat di 10 negara yang terjejas. Sejak awal tahun ini, mereka telah menyembur racun perosak kimia atau biologi pada kawasan seluas 240.000 hektar di rantau ini, selain 740 orang tenaga profesional bekerja di darat untuk mengawal belalang. Berita selanjutnya, serangan belalang bakal mengakibatkan puluhan juta orang kebuluran. Menurut kenyataan FAO pada 10 April lalu, hampir 20 juta orang di negara-negara terlibat mengalami masalah kekurangan makanan yang buruk. Jika mereka tidak mengekang serangan itu secara berkesan, maka ia akan membawa kepada ancaman terhadap keselamatan makanan dan kehidupan serantau, sekaligus menyebabkan perpindahan ramai orang dan ketegangan wilayah. Laman web Quartz Amerika Syarikat pada 11 April mendedahkan bahwa gelombang pertama serangan belalang telah memusnahkan 30% kawasan padang rumput Kenya. Sekiranya bencana itu tidak dapat dibendung dengan berkesan, pada bulan Jun seluruh penduduk Afrika Timur yang menghadapi masalah keselamatan makanan akan meningkat kepada 50 juta orang daripada 20 juta orang. Setakat ini FAO telah meningkatkan daya dalam mengumpulkan dana untuk menangani bencana belalang gurun sebanyak 153 juta dolar Amerika dan telah menerima 111 juta dolar Amerika. Terdapat sekurang-kurangnya 5 serangan belalang berskala besar dalam sejarah manusia. Terakhir adalah pada tahun 1987 hingga 1989. Hari ini serangan belalang mulai melonjak seawal tahun 2003 hingga 2005. Iklim lembab pada tahun 2019 dipercayai menyumbang kepada serangan belalang. Berita selanjutnya, jumlah belalang meningkat 64 juta kali dalam tempoh setahun. Menurut data daripada FAO, jumlah belalang di Afrika meningkat 64 juta kali dalam setahun. Gelombang pertama serangan belalang ini telah menyebabkan 19 juta orang di Afrika mengalami krisis kekurangan makanan. Kelompok belalang ini bukan hanya bermigrasi dengan cepat, malah turut makan makanan dalam jumlah yang besar. Mereka berupaya bergerak sejauh 150 km sehari. Kawanan belalang pula boleh mencapai hingga 1 km persegi dan dapat menghabiskan catuan makanan manusia dalam masa sehari. Itu menjadikan mereka sebagai penuai makanan bergerak yang menyeramkan. Washington Post pula mengatakan bahwa belalang pertama yang menyerbu Afrika Timur kelihatan seperti asap yang berkepul dan titisan hujan yang tidak dapat dihitung jumlahnya, di mana makhluk ini memenuhi langit seperti awan. Kumpulan belalang itu akan bergerak dari Afrika menuju ke timur dan menimbulkan masalah pada berbelas-belas negara yang terlibat. Setelah melintasi India dan Iran, mereka akan menyerang Cina. Biro Hutan dan Rumput Parti Komunis Cina mengeluarkan notis darurat pada 2 Mac yang menyatakan bahwa serangan belalang mungkin telah memasuki Cina melalui 3 laluan, yaitu dari Pakistan ke Tibet, dari Myanmar ke Yunnan, dan dari Kazakhstan ke Xinjiang. Ketika ini, wabak virus radang paru-paru pikesi telah berleluasa di Cina selama lebih 3 bulan, manakala demam babi Afrika, salsema burung, Spadaptera frugiperda, serangan belalang dan perosak lain terus berlanjutan. Setelah kelompok belalang memasuki Cina, ia berpotensi mengganggu keseimbangan ekologi, di mana akan menjadi krisis besar yang lain.